Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriid din fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali saya mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa kepada kita semua dan khususnya kepada ahlul masjid, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah dengan beriktikaf di masjid ini. Sama-sama kita doa kepada Allah SWT, moga 10 terakhir Ramadan ini dapat kita jalani sampailah ke akhirnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan Allah, dalam ruang masa yang ada menunggu waktu zuhur ini, marilah kita berpesan-pesan melalui ilmu Allah SWT ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Jadi berilah peringatan, moga-moga peringatan berdasarkan kepada Allah, untuk Allah, melalui ilmu Allah ini, maka kita akan dapat manfaat insya-Allah. Tajuk tazkirah kita pada tengah hari ini tuan-tuan, seperti yang diminta oleh pihak masjid, tentang sabar. Kenapa sabar? Saya bagi teaser sikit. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak ayat, menurut Dr. Yusuf Qaradawi almarhum, ayat sabar ni saja ada 100 ayat tentang sabar dalam Al-Quran. Banyak tuan-tuan. Ada 90 topik tentang sabar. Jadi tahukah kita bahawa sabar adalah faktor utama kejayaan hidup dunia dan akhirat? Yang kedua, sabar adalah penyembuh kepada banyak penyakit kecuali mati. Yang ketiga, tuan-tuan mati Allah, sabar ini adalah syarat yang menjadi kewajipan dalam kita beribadat, khususnya dan lain-lain yang berkaitan dengan adat kehidupan kita. Tuan-tuan mati Allah, mari kita faham sabar ini apa, makna dia apa tuan-tuan. Sabar. Dia terdiri daripada kalimah bahasa Arab. Asalnya sabar ini bukan bahasa Melayu tuan-tuan. Sabar ini bukan sabar, sabar. Sabar tuan-tuan, baru dapat pahala sikit lah. Sebab Allah sebut ni as-sad, kena ada sad sikit, al-ba, ar-ra, bergabung 3 kalimah ni jadi sabar. Dalam kitab yang saya rujuk di samping Al-Quran ni, ada satu kitab tuan-tuan. Ni kitab ni lama saya cari, tapi disebabkan panggil ceramah ni, saya download. Ni lebih kurang 20 tahun dulu tuan-tuan, saya menelaah kitab ini, bernama As-Sabru fil Quran, sabar dalam Quran. Karangan yang cukup berharga pada saya lah, almarhum Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi dapat PDF, tapi saya tengok belum ada terjemah. Jadi ada rezeki kot, ada rezeki untuk saya terjemahkan. Terima kasih kepada Ustaz Syarifuddin Ustaz tu bang nama yang menyebut saya bagi tajuk ini, kerana saya ulang kaji lah sikit pada minggu lepas, jadi boleh print. Tuan-tuan dan Allah, baik, sabar ini artinya apa? Dalam bahasa Arab, as-sabar ini artinya al-habs wal kaf. Maksud dia kita menahan diri
atau menjauhkan diri. Makna bahasa, menahan dan menjauhkan diri pada sesuatu. Tuan-tuan dan puan Allah, ini makna dalam pengertian bahasa. Namun dalam pengertian syarak, tuan-tuan, apabila hukumnya wajib, sabar hukumnya wajib, bukan sunat. Sabar ni begitu banyak perbincangannya, tak mampu 1:17 minit ni kita berhenti, kerana ada beberapa siri ni Ustaz. Ustaz Syarifuddin kita ni, saya tawarkan diri lah, untuk boleh bila ada orang panggil ceramah ni baru kita baca, tuan, baru kita terjemah kan, jadi baru naik semangat. Jadi saya tengok ada lebih kurang 5 siri. Kalau kita nak hadamkan kitab ini dan Al-Quran lebih kurang 5 kali, insya-Allah barulah kita nampak sabar, tuan, hukumnya wajib, iaitu apa? Kita berada menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa perlu tahan diri dalam taat kepada Allah ni? Kenapa, tuan-tuan? Ketaatan kepada Allah ini memerlukan kepada kita mengekang syahwat. Menarik, tuan-tuannya, dalam kitab ini diambil daripada kitab Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan tahu tak, syahwat ini, syahwat, keinginan, desire. Cakap sabuk bahasa Inggeris baru orang faham. Syahwat apa, Ustaz? Desire. Desire. Tentu. Baru tahu. Nafsu tahu, nafsu. Tahu. Kurang faham. Baik, tuan-tuan. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ini saya quote dalam kitab ni lah. Saya tak sempat baca kitab Ihya, tapi Al-Qaradawi ambil pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Dia kata 3 makhluk Allah ini, tuan-tuan, kita duduk tengah-tengah. Pertama, binatang dia ada syahwat, fully syahwat. Dia ada satu syahwat yang tinggi, amat tinggi syahwat. Sebab itu binatang dia kurang menggunakan otak, dia akan terkam. Itu sifat makhluk Allah, binatang. Yang kedua, manusia ni dia berada pada kategori syahwat yang sederhana. Jadi yang ketiga, malaikat. Malaikat ni, tuan-tuan, nak kata bukan tak ada syahwat, tetapi semua ketaatannya pada Allah, fully. Keinginannya hanya ketaatan kepada Allah. Keinginannya itu hanya untuk taat pada Allah SWT. Tapi kita ni, tuan-tuan, Allah bagi sebagai ja'ilun fil ardi khalifah, yang memerintah muka bumi ni. Kita rupanya memerlukan kombinasi antara seperti syahwat pada binatang, tetapi mesti juga ada kepada seperti yang dimiliki oleh malaikat, ketaatan kepada Allah. Jadi, tuan-tuan, dikatakan di sini kita punya syahwat ni pertengahan. Jadi memerlukan kepada kita perlu menahan diri kepada ke arah seperti binatang, tetapi kita perlu, kenapa? Kerana kita nak taat ke seperti malaikat. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi kita ni bukan malaikat, tapi kita akan rapat dengan malaikat sekiranya kita bersabar. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, saya bawakan terus, sebab Al-Quran ni kita kena rujuk pada Al-Quran. Apa bukti, tuan-tuan? Jadi majlis ilmu ni, kalau kita bacakan Al-Quran, Nabi kata malaikat ada. Jadi mana-mana majlis ilmu saya dah panggil tazkirah, saya mesti baca Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan. Moga-moga malaikat, dan memang malaikat yakin turun ni, cuma tak nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan, jika ada Quran, rujuk Suratul Baqarah ayat 153. Ini satu dalil pertama kenapa sabar ni perlu dalam kita beribadat. Dan macam mana cara dia? Dengarkan, tuan-tuan, ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Ayat 153 Suratul Baqarah. Maksud dia apa, tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Ayat ini bermaksud, wahai orang beriman, ini Allah beritahu, mohonlah pertolongan
kepada Allah. Kita kena mohon tolong, mohon munajat tuan-tuan kepada Allah dengan keadaan sabar dan dengan solat. Kerana apa? Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan mati Allah, apabila kita rujuk tafsir yang paling mudah untuk kita fahami, yang mengandungi pandangan-pandangan hadis, hadis-hadis Nabi dan juga rumusan ulama tafsir, menyebutkan di sinilah sebenarnya bukan satu galakkan semata-mata, walaupun ayat ini ista'inu, Allah kata minta tolong, tapi dalam banyak ayat Allah suruh kita bersabar dalam bentuk perintah. Tetapi di sini tuan-tuan, ayat ini menyuruh kita apabila berdoa, kita kena berdoa dalam keadaan kita bersabar, dan terus menjadikan solat ini tuan-tuan untuk kita mendapatkan hajat daripada Allah SWT. Kenapa? Ada dua rahsia. Pertama tuan-tuan mati Allah, kerana menjadi satu sifat semua Rasul yang Allah utuskan di muka bumi ini, sifat utama dia kena bersabar. Kerana manusia ni tuan-tuan memang Allah bekalkan dua tadi, dua perkara, dua elemen. Dia ada nafsu kebinatangan, tetapi ada juga ketaatan seperti malaikat. Allah bekalkan nafsu dan taat. Kita ada keinginan, tetapi kita dipantau oleh pemikiran dan hati yang memutuskan keinginan tu nak putuskan dengan apa. Jadi apabila ada ilmu tuan-tuan, dia masuk ke otak kita, dia akan yakin. Jadi tuan-tuan, semua Rasul ini tuan-tuan, dia akan berdepan confirm dengan nafsu seperti binatang, di kalangan juga yang daripada kalangan jin dan manusia. Sebab itu dia layak menjadi pentadbir muka bumi ini. Jadi tuan-tuan mati Allah, Allah pun suruh semua Rasul kena banyak bersabar, kerana dalam menyampaikan dakwah dia akan diuji dengan pelbagai ujian yang dahsyat seperti kita hidup ni. Kita nak membawa kepada ketaatan kepada Allah melalui cara malaikat ke yang sentiasa patuh, ataupun kita nak seperti kebinatangan. Ini disebut oleh Allah, kalaulah kita diteruk bal kal an'am balhum adal, kata Allah. Kalau kita teruk, kita seperti binatang, tetapi mungkin lebih teruk lagi daripada binatang bila nafsu itu tidak diuruskan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, dirumuskan oleh ijma' ulama bahawa bersabar ni hukumnya wajib. Kerana tadi, itu yang pertama jawapan. Yang kedua, dalam kita mentaati Allah ni tuan-tuan, kita ada ibadat. Seperti sekarang kita buat subhanallah tuan-tuan, kita berpuasa. Jadi zikir siang hari tuan-tuan, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Keluar rumah, ingat aku puasa. Berada di jalanan, jalan raya, orang perobot apa-apa tuan-tuan, aku puasa. Ini Nabi ajar marratain. Nak mengumpat apa tu, aku puasa, sebagai junnah, sebagai benteng. Kenapa perlu banyak baca Quran, pergi menunggu waktu solat? Kerana kita nak menjadi ketaatan kepada Allah tuan-tuan. Sebab itu wajib tuan-tuan, dalam kita melaksanakan ibadat ini, taat kita tuan-tuan mestilah ketaatan dalam bentuk sabar. Kena bangun tadi pukul 4 pagi, ada yang bangun awal. Saya nak bangun ustaz pada 10 Ramadan ni pukul 3 pagi, subhanallah. Masjid kata pukul 4 boleh tak awal lagi ustaz? Oh, dia suruh awal lagi qiyamul lail. Jadi imam kata kontrak kita pukul 4 dah. Kalau nak boleh buat sendiri dulu. Subhanallah, baguslah tuan Masjid di Kuala Kubu pukul 4 pagi mula qiyamul lail setiap malam. Sini pukul apa bang? Tak ada. Oh, tak ada. 4 suku. Subhanallah. 4 pagi, pukul 5 pagi berhenti. Sahur sendiri. Sini ada sahur. Oh, subhanallah, dahsyat. Tuan-tuan mati Allah, sabar tak bangkit pagi ni? Bukan sabar saja tuan-tuan, dia ada jihad. Nak taat kepada Allah ni tuan-tuan, sebab itu mahal harganya prime time mula pukul 3 pagi untuk kita tahajud, untuk kita qiyamul lail sampai subuh. Termasuklah kita bersahur, menunggu waktu subuh, pergi iktikaf, subhanallah.
Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, apabila dia disebut oleh Allah innallaha ma'as-sabirin, yakinlah tuan-tuan yang ketiga ni paling dahsyat, kita dibantu oleh malaikat. Dalam kita bersabar kerana Allah, lakukan ibadat, kita dibantu oleh malaikat tuan-tuan. Sebenar malaikat mengaminkan kita, malaikat menjadi saksi perkara-perkara baik untuk menambahkan amalan yang baik kita ni tuan-tuan, terutamanya malaikat raqib. Dan ada juga malaikat rahmat yang mengangkat segala rahmat Allah ni, yang menguruskan segala rahmat Allah ini. Memohon tuan-tuan, kita perlukan bantuan. Buktinya tuan-tuan, kita rujuk Al-Quran dalam suratul Anfal. Suratul Anfal ni menarik tuan-tuan. Jika tuan-tuan buka suratul Anfal ni, kisah perang Badar. Ingat lagi, berlaku juga pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran khususnya cerita perang Badar ni dan bantuan malaikat Allah sebut dalam suratul Anfal. Apa kategori orang yang sertai perang Badar? Apakah kerana kuat dia yang malaikat bantu? Tidak, kerana kesabaran. Buktinya tuan-tuan, rujuk pada ayat 66. Saya baca ayat yang berkaitan dengan orang yang sabar tu macam mana malaikat. Allah beritahu dibantu. Bilangan sabar begini, berapa ramai malaikat bantu. Dengarkan tuan-tuan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah wallahu ma'as sabirin. Subhanallah. Ini terjemahan dia tuan-tuan ya. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya dapat mereka yang sabar itu dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada di antara kamu 1000 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah SWT, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Ini bukti tuan-tuan. Ini bukti. Jadi perbincangan tafsir ada yang menghurai, yang membincang, apakah hanya dia untuk orang yang berjihad fisabilillah saja yang layak dapat 100 tentera Islam yang sabar, bukan yang kuat tuan-tuan ya. Dalam Islam ni kita betul kita kena kuat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, betul fizikal kita kena kuat, tetapi tidak semestinya jika kita dah kuat tengok musuh lagi kuat pada kita, untuk Islam kita pun jadi down. Tak boleh tuan-tuan. Apa keyakinan kita yang berlaku dalam perang Badar? Kita kena yakin ada malaikat yang Allah turunkan, dan Allah bagi tahu tuan-tuan ayat yaghlibu boleh mengalahkan kepada orang yang melawan orang sabar ni tadi kerana Allah SWT. Jadi al-ibratu bi'umul lafzi, apa dia? Ibrah, pengajaran umum, bukan tergantung pada sebab nuzul ayat ni saja, ialah disebutkan oleh Allah juga, disurahkan oleh Nabi pada semua orang yang sabar dalam ibadat. Malaikat akan tolong kita. Itu confirm tuan-tuan, jika kita beriman dengan Allah SWT. Memang kena beriman tuan-tuan. Kita, saya yang berada di masjid ini khususnya, yang menuntun ini dan ummah Islam, kena yakin apabila kita beribadat taat kepada Allah yang ikhlas dalam keadaan sabar on time, sabar menunggu waktu zuhur dengan majlis ilmu, sabar walaupun kita mungkin dah profesor ulung ke, jusa A ke, turus 1 ke, tapi ilmu bagai-bagai manusia kita kena dengar. Kita sabar mendengar walaupun mungkin orang muda depan kita ke, sabar tuan-tuan, kerana ilmu itu begitu sifat dia. Jadi apabila kita sabar kerana itu ketaatan kepada Allah, jika ada yang memfitnah kita, jika ada yang ingin memburukkan kita, jika ada yang ingin mengancam kita, yakinlah Allah SWT mampu dengan bantuan malaikatnya mengalahkan mereka. Ini tuan-tuan pengajaran yang umum. Sebab itu lagi seronok tuan-tuan kita terus beribadat kepada Allah
melaksanakan amanah duniawi kerana Allah, tapi dalam keadaan sabar. Sabar tak melakukan dosa, sabar tak ambil rasuah tuan-tuan, sabar memelihara, sabar puasa yang berkualiti, sabar dalam bentuk banyak desakan, ajakan nafsu, walaupun syaitan dah dirantai, tapi nafsu yang menjadi wakil-wakil ejen kepada syaitan ni bersarang lagi tuan-tuan. Sebab tu tak ada yang pelik jika dalam bulan puasa masih ada orang berjudi, masih ada orang berzina kadang-kala dan sebagainya, masih ada orang macam-macam lagi yang jahat-jahat itu, kerana mereka tidak sabar di dalam ketaatan kepada Allah terhadap nafsu yang menjadi ujian mereka. Subhanallah tuan-tuan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, poin yang ketiga ini, marilah kita yakin. Saya bawakan kisah sirah sebagai nak mengimbau bagaimana semua watak-watak yang Allah rakamkan kisah dalam Al-Quran ini. Nabi Musa AS, kes pertama, berdepan dengan 3 kartel. Saya namakan 3 kartel, tak ada dalam tafsir tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kartel apa kan? Kebetulan saya menulis buku rasuah politik, jadi saya biasalah sikit istilah ni. Allah sebut dalam Al-Quran ni tuan-tuan, Nabi Musa AS berdepan dengan 3 rangkaian musuh yang dahsyat pada zaman baginda Nabi Musa AS. Pertama bernama Fir'aun, kuasa politik dan tentera. Yang kedua bernama Haman, seorang teknokrat ataupun pentadbir yang dahsyat, yang boleh mengatur pengurusan manusia dan negara. Yang ketiga seorang kaya bernama Qarun, businessman, millionaire, billionaire. Tetapi mereka ini tuan-tuan apa? Fastakbaru, mereka sombong terhadap dakwah Nabi Musa AS. Walaupun Nabi Musa AS tidak ada apa dari sudut ketenteraan, tidak ada apa dari sudut kekayaan, sampaikan Nabi Musa terpaksa mencari seorang hamba untuk belajar ilmu tuan-tuan. Ada suratul Kahfi. Malam ni baca, besok baca tuan-tuan ya. Baca suratul Kahfi. Tuan-tuan tengok salah satu kisah surah Kahfi ni, bagaimana Nabi Musa ni belajar pada seorang hamba untuk ilmu Allah SWT. Tetapi apabila dia meyakini dia menjadi Rasul, Allah beri mukjizat dengan bantuan malaikat. Ketiga-tiga kartel ni tuan-tuan kalah 3-0 kepada Nabi Musa AS. Fir'aun tenggelam bersama tenteranya, Haman mati dalam keadaan hina, Qarun mati bersama harta dalam keadaan hina, kesemuanya hina. Wa ma kanu sabiqin, kata Allah, mereka tak dapat lari. Sebab itu tuan-tuan, walaupun di dunia kelihatan lobai, itu saya katalah, kelihatan tak nampak hebat tuan-tuan, pada kaca mata manusia orang kata lobai, orang kata apa tuan-tuan, ahli surau, orang jemaah, orang ke satu konotasi yang semacam hina. Tapi kita bertambah yakin tuan-tuan, kerana kita yakin dalam ketaatan kita pada Allah, malaikat lagi kuat membantu. Sebab itu jangan menjadi hina menjadi ahlul masjid. Walaupun mungkin ada keluarga tak suka, tuan, saya asyik pergi masjid, ini kalimah bahaya, haza kalam khatir. Kau tahu rumah masjid, habis nak gimana ni? Nanti berumah dua pula lain cerita. Alhamdulillah, rumah kedua kuat adalah masjid. Subhanallah. Kerana di sinilah rahmat Allah yang lebih hebat, walaupun ada rahmat di rumah, kerana kita yakin terhadap bantuan malaikat ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita huraikan lagi poin yang berikutnya, bagaimana Nabi Ibrahim AS. Saya ambil 3 kisah yang besar. Nabi Ibrahim AS ni tuan, sampai kita menyebut nama baginda bersama salawat Nabi tahiyat akhir, betul kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Tuan-tuan, subhanallah. Kenapa tuan-tuan? Ini seorang Rasul yang Allah bangkitkan di kalangan bangsa Arab, yang akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW dan juga menghadapi ujian yang besar. Beliau ada bapa tuan-tuan yang menyembah patung, menyembah selain pada Allah SWT, dan kaum yang menyembah kejap-kejap menyembah matahari, kejap-kejap menyembah patung.
Dan kisah yang dahsyat ni, sebab tu ada satu surah bernama surah Ibrahim, dan ada beberapa ayat cerita Nabi Ibrahim salam ini. Dan dia terpaksa mengambil satu langkah yang paling berani, sebab kononnya patung ni perlu disembah. Tapi apa kuasa patung? Jadi patung dibinasakan, diletakkan satu kapak ataupun yang membinasakan pada satu tangan patung. Ini banyak hikmah tuan-tuan, dari sudut mantiknya, dari sudut argument, dari sudut macam-macam ilmu. Jadi bila orang tengok patung dirobohkan, tinggal satu patung tuan-tuan, dalam satu riwayat, banyak riwayat ni, jadi mula dipanggil. Tak ada orang lain yang mesti Ibrahim, sebab Ibrahim dengan ayah dia pun diargue pasal menyembah berhala ni, kena sembah Allah yang tak nampak. Jadi akhir sekali Ibrahim kata, bukankah yang buat ni tu yang pegang kapak tu? Dia kata, mana logik? Mereka menafikan sendiri patung tu, mana boleh pergi menjahanamkan semua berhala ni. Ini kisah Quran tu. Jadi nak ceritanya, akhirnya dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Sabar tu, kena sabar. Akhirnya api yang sifat asalnya tuan untuk kalau api ini kita mendebukan, kemudian membakar, tetapi menjadi sejuk dengan izin Allah SWT, dan keluar seperti biasa. Sabar. Disuruh tinggalkan isteri bersama Nabi Ismail AS dalam keadaan yang kecil lagi. Mana airnya, mana pelindungannya, tapi keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya keluar air Zam-Zam daripada kaki Nabi Ismail yang mengenguis tanah tersebut. Subhanallah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kalau bercakap pasal rezeki, cakap pasal kuasa, sebenarnya orang yang taat kepada Allah dalam keadaan sabar lagi power dengan apa-apa yang bersifat artificial sementara. Kuasa, kaya, glamour, sekiranya tidak glamour pada malaikat tuan-tuan, tiada nilai satu habuk pun, dia penghujungnya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ini kes kedua. Kes ketiga, Nabi Muhammad SAW yang mesti kita beriman. Nabi Muhammad SAW tuan memilih satu keadaan yang sukar ketika dilahirkan dalam keluarga yang memang keluarga bangsawan, Quraisy, kabilah yang memang dihormati. Musuh-musuhnya ketika Islam semua berasal bapa saudaranya tuan-tuan. Kenalan bapa saudaranya, Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua tu tuan-tuan. Tapi bila ani'budullah, taat kepada Allah, wastanibut taghut, ketika itu 13 tahun tuan-tuan menjadi seorang yang diburu, yang dibenci, walaupun dia semasa mudanya sebelum Rasul, Al-Amin, Al-Amin, orang yang berkata benar. Tapi bila menyuruh kepada ketaatan pada Allah, dengan menyembah berhala dan kuasa, dengan menyembah nafsu, maka di sini mereka tidak sabar tuan-tuan. Mereka tidak sabar. Dan Muhammad SAW akhirnya terpaksa berhijrah, dihijrahkan oleh Allah SWT, dan diburu oleh musuh pada pengikut-pengikut Islam. Akhirnya tertegak sebuah negeri Islam, Madinah, dan membuka balik Mekah dengan aman kerana kesabaran kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, 3 kes ini, khususnya pada pengajaran Nabi Muhammad SAW, telah menjadikan satu semangat kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in untuk mereka taat, beribadat dan melaksanakan kehidupan mengikut ketetapan Allah, walaupun berniaga seperti Abdurrahman bin Auf, berniaga kaya raya dalam mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang hebat dengan ilmu seperti Muaz bin Jabal diutuskan ke Yaman, tak ada satu bala tentera mengiringinya, tapi diterima oleh orang Yaman, sehingga Yaman menjadi Islam yang baik dalam jangka masa yang lama sampai sekarang, alhamdulillah, walaupun ada cabaran. Seorang yang memang di antara yang dapat menyerang balik orang Islam dalam perang Uhud, bernama Khalid bin Walid tuan-tuan. Akhirnya
kesabaran para sahabat telah mengislamkan Walid bin Walid ini akhirnya menjadi panglima Islam yang hebat. Sebab itu tuan mati Allah, saya meringkaskan, menyimpulkan ada 3 perkara tuan-tuan. Indahnya bersabar dalam hidup ini. Pertama, memang kita kena taat kepada Allah dalam bentuk berilmu, tetapi istiqamah yang sabar. Dan sabar ini satu ibadat. Sabar ni tuan-tuan ada ibadat. Terlalu banyak dalil kat sini, tapi saya nak ringkaskan, sabar ini satu ibadat yang wajib dalam taat kepada Allah. Dan kita mengekang seperti dalam puasa ini apa-apa tuntutan nafsu yang jahat, dosa-dosa yang kita perlu kenal. Kerana inilah tuan-tuan dah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Yang kedua, saya nak kaitkan dengan penyakit fizikal, penyakit yang bersifat mental dan emosi. Percayalah tuan-tuan mati Allah, memang Al-Quran ini ada penyembuhnya. Tapi ramai mana orang yakin baca Al-Fatihah boleh turun darah blood pressure kita, BP kita. Berapa ramai orang yakin dia membaca surah-surah Allah mana-mana dengan ikhlas, dengan betul, dengan berusaha bersungguh, akhirnya penyakit yang bersifat kansernya Allah sembuhkan sebelum dia pergi kemo. Dia terus munajat, dia terus pergi buat itu ini. Saya ceritakan anak saya kena slip disc 5 bulan tuan-tuan, jumpa segala pakar yang ada. Dia masih muda. Bila sampai satu peringkat berguling-guling sakit ni, jangan cakap lah. Jadi saya kata dengan isteri, dalam hadis Nabi tuan-tuan ada 3 doa atau 4 doa yang mustajab. Pertama, doa orang yang mazlum, orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang puasa. Yang keempat, doa ayah bersama mak. Jadi pada bulan lepas tuan-tuan, pada bulan Syaban, saya cakap dengan isteri, kita kena berpuasa sunat banyak, kita kena bangkit setiap malam, kerana kita perlu doakan anak kita ni supaya dia sembuh sebelum mengalami apa-apa pembedahan kerana slip disc. Saya nak sebut tuan-tuan sebulan, kerana saya bermunajat, ya Allah, sebelum puasa ni bagilah dia sembuh. Sebab dia nak exam, dia belajar sekarang tuan. Dia sampai kata, apalah dosa saya. Dia bila sakit tu keluar, saya kata masa ni taubat. Dia habis pada cakap aja. Dia orang sakit tuan kan, anak muda. Tapi alhamdulillah saya meyakini doa ayah dan doa ibu tuan-tuan mustajab, kerana hadis tadi tuan-tuan. Ditambah puasa, tetapi sabar tu sebulan. Alhamdulillah sebelum puasa boleh semayang. Kalau tak semayang kursi ni 4 bulan. Anak muda 17 tahun semayang atas kursi tuan, dengan tongkat 4 bulan lebih. Macam OKU, saya layak masuk ke OKU punya parking kalau bawa dia lah. Tapi saya nak beritahu, masuk MRI, jumpa ini dan itu, appointment apa semua, sebelum surgery ini, pembedahan, saya kata saya nak mesti buat satu. Jadi tuan-tuan, berbekalkan dengan ilmu ini, keyakinan kita, alhamdulillah. Doktor kata tak perlu X-ray, nampak dah okey dah ni, semayang duduk. Jadi tuan mati Allah, sebab itulah tuan-tuan, apa juga penyakit fizikal, kita terus berubat dengan doktor, betul, tapi jangan sesekali kita abaikan permintaan kita kepada yang menjadikan penyakit dan juga doktor itu, iaitu Allah SWT. Jadi alhamdulillah tuan-tuan mati Allah, indahnya sabar. Lama tak 5 bulan? Lama tuan-tuan, 4 bulan lebih ni lama. Saya sabar tak sabar mengusung dia, pergi fisio lah, pergi bawa itu, jumpa itu ini, urut lah macam tuan. Tapi tak boleh urut, rupanya kena sibis ni. Sepatutnya dia kena buat fisio. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi apa yang nak beritahu tuan, begitulah yang dilalui oleh Allah, yang Allah telah lalukan kepada para anbiya, akhirnya dikenali ulul azmi 25 orang rasul-rasul yang hebat ni tuan. Kerana apa? Kerana sabar mereka dalam ketaatan kepada Allah,
dan berdepan dengan segala cabaran hidup. Subhanallah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap tajuk sabar ini. Ada 5 siri lagi, 4 siri lagi, insya-Allah jika ada rezeki kita sambung lagi pada masa lain. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.